Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada 9 Ramadan. Kita telah berlalu seminggu lebih Ramadan. Insya-Allah dengan proses seminggu yang lalu itu dapat memberi suatu perubahan yang besar kepada diri kita untuk menggapai takwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan itulah intipati Ramadan. Ramadan ialah untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa yang lebih baik daripada sebelum Ramadan sehinggalah ke seterusnya. Membina diri daripada satu masa ke satu masa. Persoalan di sini ialah bagaimanakah kita nak mengekalkan momentum Ramadan. 9 hari kita telah berlalu dan kita boleh lihat di sekeliling kita bagaimana bersemangatnya sebahagian daripada kita di awal Ramadan dan bagaimana keadaan mereka pada hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka yang masih lagi mempertahankan rutin harian Ramadan daripada awal Ramadan sehinggalah ke hari ini dan insya-Allah pada sehinggalah penghujung Ramadan nanti. Persoalan yang perlu kita lihat di sini ialah kadang-kala soal untuk mengekalkan momentum ini dia boleh berakhir dengan mudah. Kadang-kadang boleh berakhir dengan selepas seminggu. Kadang-kadang boleh bertahan sampai ke 2 minggu. Kadang-kadang boleh bertahan lagi 3 minggu, 4 minggu. Masuk saja 1 Syawal, bermulanya takbir malam raya, azannya maghrib, diisytiharnya nampak anak bulan ataupun besoknya 1 Syawal, maka momentum telah berubah daripada 100% turun kepada bawah paras 10%. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renung, perlu kita muhasabah. Apakah kita ini menyembah Ramadan atau kita ini sebenarnya adalah hamba Allah, bukannya hamba bulan, tetapi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 12 bulan, yang mana keseluruhan kedua 12 bulan itu kita perlu sentiasa melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala secara tuntas, secara konsisten. Kita melakukan dengan rutin yang sepenuhnya. Jadi kita kena lihat kehadiran Syawal nanti bukanlah suatu pembebasan daripada rutin yang kita lakukan selama sebulan di bulan Ramadan, tetapi Syawal itu adalah suatu titik point untuk kita melihat apakah kita ini termasuk dalam golongan yang berjaya ataupun golongan yang gugur, golongan yang gagal, golongan yang belum mampu untuk melakukan istiqamah yang baik. Syawal itu betul ianya adalah kegembiraan, tetapi kegembiraan kerana meraihkan kemenangan, meraihkan kejayaan kita lahir sebagai insan yang bertakwa, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang saya bacakan tadi. Ianya juga adalah bulan kesinambungan ibadah. Kalau di bulan Ramadan kita disuruh untuk berpuasa 30 hari, 29 hari. Tapi di bulan Syawal juga kita disunatkan untuk berpuasa. Bahkan ganjaran yang Allah sediakan di bulan Syawal itu lebih besar. Kita hanya disuruh berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal, tetapi ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita seolah-olah kita berpuasa setahun. Seolah-olah dia berpuasa ad-dahr, Nabi sebut, iaitu seolah-olah dia berpuasa setahun. Sebulan Ramadan hanya untuk sebulan Ramadan. 6 hari Syawal cover 11 bulan yang lain. Sebab itu cabaran berpuasa 6 itu agak hebat. Walaupun dia nampak ringan 6 hari, tapi berapa ramai yang gagal untuk memenuhi 6 hari tersebut. Sama ada gagal kerana tidak dapat menahan nafsu makannya, ataupun gagal kerana tidak dapat menepati tempoh antara 2 Syawal hingga 29 Syawal. Jadi atur betul-betul selepas Ramadan ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, untuk memastikan kesan pendidikan yang kita tempuhi, tarbiyah yang kita perolehi di bulan Ramadan kekal bersama-sama dengan kita selepas bulan Ramadan ini, kita kena lihat bahawa
apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah tanggungjawab kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasakan itu adalah tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya di bulan-bulan yang lain juga kita kena rasa bahawa itu juga adalah tanggungjawab kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan kita untuk solat. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah khusus. Allah juga perintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah umum yang lain, ibadah-ibadah sunat. Allah juga perintahkan di bulan Ramadan untuk kita perbanyakkan sedekah. Di bulan bukan Ramadan pun Allah Subhanahu Wa Taala juga yang memerintahkan untuk kita bersedekah. Maka kita kena fahami bahawa bukan bulan Ramadan sahaja yang Allah perintahkan kita. Cuma di bulan Ramadan ada ibadah khusus. Apa dia? Puasa di siang hari, malamnya dengan tarawih. Di bukan bulan Ramadan ada diganti dengan yang lain. Kalau kita nak berpuasa di bukan bulan Ramadan, kita ada Isnin Khamis, kita ada puasa hari-hari putih, 13, 14, 15. Kita ada puasa-puasa lain lagi, Ashura, Tasu'a, puasa Yaum Arafah, puasa di bulan Zulhijjah. Banyak lagi puasa-puasa sunat yang kita boleh lakukan. Jadi boleh kita teruskan. Kita dah mampu untuk berpuasa sebulan, maka kita ikuti dengan 6 Syawal, kemudian kita cuba ikuti dengan Isnin Khamis. Jadikan sedikit-sedikit. Tak mampu Isnin Khamis, kita puasa satu hari je seminggu. Ambil Isnin, Khamis, okey biarlah. Ataupun ambil Khamis, Isnin biarkan. Lama-lama dah rasa seronok, Isnin puasa, Khamis puasa, Isnin puasa, Khamis puasa, jadilah satu rutin. Sidang penonton rahimakumullah, perkara yang juga kita boleh lakukan di selepas Ramadan, apa dia? Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, subhanallah, masya-Allah, di masjid surau semua buat. Kadang-kadang dengan keadaan PKP ini, kita buat di rumah bersama-sama dengan anak isteri, bersama dengan suami. Kita buat tadarus Al-Quran. Di bukan bulan Ramadan, kita boleh juga buat tadarus. Kita boleh baca. Kalau kita nak berkumpul ramai-ramai ahli keluarga kita, mungkin kita boleh buat hari-hari tertentu. Tapi untuk diri kita sendiri, kita boleh susun. Kita ambil masa 10 minit. Rasa lama 10 minit, tuan-tuan boleh ambil 15 minit. Kalau 10 minit lama, ambil 15 minit. 15 minit ke, untuk kita susun jadual kita. Bangun pagi, jangan pegang handphone, jangan tengok WhatsApp, jangan tengok Medos, tapi buka apps Quran. Tak perlu nak ambil mushaf lagi dah. Ambil apps Quran, baca 5 minit, baca 10 minit, baca 15 minit dan seterusnya. Tapi kita letak minimum. Minimum kita kena baca setiap hari. Kita jadikan rutin. Berapa kita mampu? 5 minit? Teruskan. Kalau kita mampu 10 minit, teruskan. Itu adalah suatu perkara yang amat bagus. Itu menunjukkan kepada kita bahawa kita bukan menyembah Ramadan, tapi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita jadikan Ramadan sebagai titik perubahan kepada diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang biasa kita buat di bulan Ramadan, selepas daripada Ramadan. Saya tertarik dengan satu petikan yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia menyebut, saya terjemahkan, dia menyebut ada 5 perkara yang kita boleh sentiasa ambil perhatian supaya kita boleh mengubah diri kita daripada keadaan sebelum kepada keadaan yang lebih baik. Pertama dia kata, kita kena biasakan diri kita ni duduk dalam majlis orang-orang yang baik, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpuji akhlaknya, orang-orang yang saleh. Kenapa? Dengan duduk dengan mereka ni, ianya mampu mengubah diri kita, mampu mengubah diri kita. Apa yang biasa Ibn Qayyim kata? Ibn Qayyim kata ada 6 perkara yang akan berubah apabila kita duduk dengan orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Yang pertama dia kata, kita yang sebelum ni tak tahu akan jadi tahu, menyebabkan kita dari sebelum ni ragu dengan sesuatu perkara, kita akan yakin apabila kita dapat penjelasan daripada orang-orang yang soleh. Yang kedua, kalau sebelum ni kita kadang-kadang mudah nak rasa riak, mudah nak rasa bangga diri, merasa hebat, tapi bila kita duduk dengan orang soleh ni, kita boleh berubah daripada riak kepada ikhlas.
Yang ketiga, kita duduk dengan orang yang soleh ini, biasanya kita mudah, sebelum ni kita mudah lalai. Apabila kita duduk dengan orang yang soleh ini, kita akan berubah daripada orang yang lalai kepada orang yang suka mengingati Allah, suka berzikir, suka memuhasabah diri. Kemudian daripada cintakan dunia, kita akan menjadi lebih cintakan akhirat. Tidak bermaksud apabila kita cintakan akhirat, kita meninggalkan dunia. Tidak. Sebagai contoh, kalau orang cakap cinta ke akhirat tinggalkan dunia, itu salah. Sebagai contoh, untuk nak suka bersedekah, kita kena ada duit. Nak kena ada duit ni orang yang berada. Nak bayar zakat, dia kena ada duit, dia kena ada harta baru dia boleh bayar zakat. Orang yang tak berharta, dia tak wajib bayar zakat dah. Jadi kena, apabila ingat akhirat, dia juga tak perlu lupa dia mesti ingat juga kepada dunia. Dunia itu adalah jambatan untuk ke akhirat. Tapi gunakanlah jambatan itu sebaik-baiknya. Yang seterusnya, kata Ibn Qayyim, daripada orang yang takabur, sebelum duduk dengan orang yang soleh, kita bergaul dengan orang yang baik ini, sebelum ni kita orang yang takabur, rasa besar diri, rasa hebat, rasa dia lebih segala-galanya, menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, humble. Kita kata, kita jumpa, kadang-kadang kita jumpa, itu sifat kita sebagai manusia kan. Kita jumpa orang yang hebat, orang yang ada kedudukan, orang yang dihormati, tapi subhanallah sifatnya tawadhu, sifatnya humble, down to earth, bahasa orang hari ni. Kita tengok, kita seronok tak? Secara fitrah kita akan seronok. Itu kenapa? Kerana itulah sifat yang diajar oleh Islam. Di 6 perkara ni, 5 perkara tadi, daripada takabur kepada orang yang tawaduk, dan yang terakhir, daripada orang yang sentiasa berniat buruk menjadi orang yang sentiasa memberi nasihat. Berniat buruk dengan orang, tengok orang dengki, tak suka apa semua, lepas pada tu apabila duduk dengan orang yang soleh, orang-orang yang berilmu ni, kita akan sentiasa menjadi orang yang suka memberi nasihat, bukannya orang yang suka memberi racun, meracun orang, meracun sana, meracun sini, menyebabkan porak-peranda, rakan taulan masyarakat sekitar dan sebagainya kerana racun yang disebarkan. Adu domba. Itu 6 perkara ini. Kenapa 6 perkara ini? Kata Ibn Qayyim, ialah kesan daripada duduk dalam majlis-majlis orang-orang yang saleh. Jadi untuk kita sempena Ramadan ini, kita duduk dalam environment Ramadan. Environment Ramadan ni alhamdulillah, kita akan tengok semua orang berseronok pergi ke untuk nak solat bertarawih. Walaupun terhad lagi untuk ke surau masjid, tapi kita tengok orang update untuk solat tarawih. Kita boleh tengok, kita boleh lihat di sekitaran medos dan sebagainya. Orang seronok, kita pun seronok sama. Jadi environment tu environment seronok untuk beribadah, maka kita pun seronok sama. Selepas daripada ni, kita kena cari suasana ni, kita kena hidupkan suasana ini, suasana berseronok untuk melakukan ibadah, suasana yang suka melakukan ibadah. Kalau kita cari suasana ini, insya-Allah kita akan sentiasa seronok untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita kena baca, yang kita kena sentiasa baca dan hayati. Jangan tak faham, baca dan hayati doa. Maksud doa ini apa dia? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mengingati Engkau dan bersyukur kepada Engkau. Mengingati Allah Subhanahu wa taala, banyak cara nak ingat Allah ni kan. Solat, baca Quran, berzikir, bersedekah, tolong orang dan sebagainya, itu semua tu adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita untuk mengingatinya. Sebab apa? Sebab ini bukan perkara yang mudah. Walaupun nampak mudah, tapi sebenarnya susah. Susah untuk kalau kita tidak membiasakan diri. Kemudian kita juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah beri kekuatan itu, jangan Allah cabut daripada kita. Antara doanya apa?
kita doakan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya rasa dua doa ni biasa kita dengar dan mudah untuk kita hafal. Doa kedua ni apa maksudnya? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Setelah kita berusaha dengan proses-proses yang kita bincangkan tadi, maka kita akhiri proses itu di setiap masa, setiap ketika, khususnya selepas solat kita. Jangan lupa doa ini. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini insya-Allah akan membantu kita dengan pertolongan, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sentiasa istiqamah untuk menjadi orang yang baik, bukan sahaja di bulan Ramadan tetapi juga di selepas Ramadan dan seterusnya kita, sehingga kita bertemu di Ramadan akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.